Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini saya akan membentangkan saya punya assignment subjek EDUP 2093, iaitu Pentaksiran Kanak-kanak Autisme. Topik subjek ini adalah Vineland 3, iaitu aplikasi penilaian dalam intervensi. Sebelum ni kita ada buat laporan, dan hari ini saya dah sediakan PowerPoint lah supaya saya boleh bentangkan. Okey, ini nama saya Ali Safwan bin Abdul Zalif. Nombor ID saya 2019-1702-15002. Okey, sekarang kita pergi kepada pengenalan Vineland Tree. Apakah itu Vineland Tree? Okey, seperti yang kita tahu, Vineland Tree ini adalah sejenis instrumen utama untuk menyokong diagnosis kecacatan intelektual dan perkembangan. Vineland Tree dia sangat membantu dalam diagnosis, malah ia memberi maklumat yang berharga untuk mengembangkan rancangan pendidikan dan rawatan. Okey, apakah yang diukur oleh Vineland Tree? Okey, terdapat beberapa kemahiran yang diukur oleh instrumen ini. Yang pertama, kemahiran komunikasi, kemahiran kehidupan seharian, kemahiran sosial, kemahiran motor dan kemahiran tingkah laku. Maksud saya masalah tingkah laku lah yang dihadapi oleh murid tersebut. Okey, menurut melalui saya punya pentaksiran saya menggunakan instrumen Vineland ini, terdapat 6 orang responden yang telah dipilih secara rawak lah. Masing-masing adalah seorang lelaki, umur di antara 4 hingga 4 tahun 6 bulan, sejarah kelahiran cukup bulan, dan masing-masing ada comorbidity tersendiri. Semua ada speech delay, global developmental delay dan developmental delay. Dan ada juga murid yang tidak ada sebarang comorbidity. Okey, sekarang kita pergi kepada domain komunikasi, iaitu domain pertama di dalam instrumen ini. Okey, apakah itu komunikasi? Okey, komunikasi merujuk kepada kebolehan murid untuk menyampaikan serta menerima maklumat dari orang lain. Okey, yang pertama ni, kita sedang melihat kepada tahap adaptif bagi domain komunikasi bagi 6 orang responden. Okey, apakah adaptive level? Apakah tahap adaptif? Tahap adaptif ini dia menunjukkan kefungsian seseorang murid. Adakah murid itu low, moderately low, adequate, moderate high atau high? Sama ada dia mempunyai kefungsian yang sangat rendah ataupun kefungsian yang sangat tinggi. Okey, seperti yang kita lihat dalam graf ini, secara puratanya dapat kita lihat keenam respon ini mempunyai tahap adaptif yang rendah, iaitu dari tahap adaptif yang rendah itu daripada 20 hingga 70. 20 hingga 70, di mana nombor ni kita dapat daripada domain dan ABC Standard Scores. Apa itu ABC? Iaitu Adaptive Behavior Composite.
Adaptive Behavior Composite Score. Okay, kita merujuk kepada ABC dan terreflect kepada adaptive level ni, dan kita dapat secara puratanya grup 6 orang ini mempunyai tahap adaptif yang rendah bagi domain komunikasi. Okey, di sini ia menerangkan beberapa perkara, iaitu yang pertama, di bawah domain komunikasi ni ada 3 subdomain. Yang pertama ialah reseptif, penerimaan maklumat; ekspresif, pemberian maklumat kepada orang lain; dan written, iaitu secara bertulis. Okey, untuk lebih detail, mohon cek slide PowerPoint yang telah saya berikanlah. Okey, berdasarkan 6 responden tadi, terdapat beberapa isu dalam kemahiran komunikasi. Yang pertama, dari segi reseptif, anak suka memahami arahan satu langkah. Kedua, anak sukar memberi perhatian lebih daripada 3 minit untuk akademik. Ini adalah kesukarannya di dalam setting bilik darjah, di mana murid sangat sukar untuk survive sekiranya mereka ada masalah untuk memahami arahan. Sedangkan intervensi yang dicadangkan adalah penggunaan kad visual, aktiviti sensory sebelum belajar, dan peneguhan positif, sama ada menggunakan sistem token ekonomi ataupun ganjaran. Yang kedua, di bawah subdomain ekspresif, anak sukar panggil papa atau mama, dan anak mempunyai kosakata kurang daripada 5 kata nama. Okay, apa yang kita boleh buat? Cadangannya ialah kita mendedahkan anak dengan play-based activity, flashcard yang mempunyai gambar serta tulisan ataupun gambar sahaja. Malah kita akan melatih anak menggunakan PECS, iaitu Picture Exchange Communication System. Secara bertulisnya, anak mempunyai masalah untuk menyambung titik, lurus dan huruf. Malah anak tidak boleh menepasi sebarang nombor ataupun huruf. Okey, apa yang kita boleh buat di sini ialah kita akan mengasah kemahiran anak di dalam kemahiran motor halus dan kemahiran kognitif perseptual. Kognitif perseptual ni adalah kemahiran untuk mengetahui how we perceive something. Contohnya, kalau kita tengok tinggi dan rendah, bagaimana kita tahu tempat itu tinggi dan bagaimana kita tahu tempat itu rendah. So that is how we perceive something. Okay, kita akan melatih kemahiran kognitif perceptual ni menggunakan aktiviti fizikal lah kebiasaannya. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada domain kemahiran yang kedua, iaitu domain kemahiran aktiviti harian, aktiviti daily living. Okey, berdasarkan 6 responden ni, masing-masing menunjukkan mereka mempunyai adaptive level yang rendah. Okey, dan ada juga menunjukkan mereka mempunyai adaptive level yang moderately low, sederhana rendah. Namun demikian, secara puratanya mereka mencatatkan adaptive level yang rendah lah secara puratanya.
Okey, seterusnya, ini adalah 3 subdomain di bawah kemahiran aktiviti harian. Subdomain yang pertama ialah personal, iaitu diri sendirilah, domestik dan community. Okey. Okey, berdasarkan isu kemahiran aktiviti harian ini, okey, kita dapat beberapa kesukaran anak di dalam mengurus diri sendiri, di dalam menjalankan aktiviti harian, sama ada membantu untuk mengemas rumah, sama ada membantu untuk membersihkan pinggan atau mencuci kereta. Okey. Dan anak-anak juga menunjukkan masalah untuk memahami peraturan yang asas seperti duduk ketika waktu makan, beratur untuk mendapatkan sesuatu, tidak berebut dengan orang lain. Okey, antara cadangan intervensi yang kita suggest untuk masalah personal, iaitu personal lebih kepada penjagaan diri sendiri, self care issue. Anak, sekiranya anak sukar memakai pampers, kita akan bantu anak dengan menjalankan toilet train menggunakan kad visual. Toilet train ni kita akan supply parents ataupun sebarang penjaga. Kita akan supply mereka dengan borang kumpul data di mana mereka boleh tulis daripada pagi sampai petang, maybe dalam 8 jam satu hari, dan mereka boleh buat hari-hari, 7 minggu, 7 hari seminggu dan 30 hari sebulan lah. Selain daripada itu, kita menggunakan teknik social story dan teknik backward chaining untuk membantu mereka supaya mereka dapat berdikari dalam kehidupan harian lah. Okey, di dalam domestik, bagi anak yang sukar untuk melakukan aktiviti di rumah, macam saya cakap tadi, mencuci ataupun mengelap meja, aktiviti yang ibu-ibu buat lah, kita akan membantu mereka, kita akan berikan mereka latihan domestik. Contohnya, sekiranya anak tidak boleh membasuh pinggan secara keseluruhan, kita akan minta anak untuk mengumpulkan pinggan sahaja. Maksudnya latihan untuk menjayakan aktiviti domestik ini dilakukan secara berperingkat lah. Okay, di dalam komuniti pula, anak agak sukar untuk memahami peraturan yang biasa diikut oleh orang awam lah. Okey, sekiranya anak-anak ini sukar untuk mengikut peraturan, mereka akan dibantu dengan menggunakan social story makan, social story di meja makan, ataupun social story ketika keluar, dan mereka akan dibantu dengan menggunakan kad peraturan lah. Okey, sekarang kita pergi ke domain kemahiran sosial. Okey, 6 responden ini tidak menunjukkan adaptive level yang tinggi. 3 daripada mereka, iaitu responden 3, 4, 5 menunjukkan moderately low adaptive level, manakala responden 1, 2 dan 6 menunjukkan low adaptive level, tak kefokusan yang rendah. Dan di bawah subdomain dan di bawah kemahiran sosial ada 3 subdomain. Yang pertama, interpersonal, hubungan seseorang dengan individu yang lain, bermain, kemahiran bermain, dan kemahiran coping skill, mengadaptasikan diri kepada persekitaran.
Okey, berdasarkan ketiga-tiga subdomain ini, kita dapat beberapa isu kemahiran sosial. Okey, di bawah interpersonal, murid sering buat rakan berasa tidak selesa. Murid mempunyai bahasa badan yang lain daripada rakan lain. Malah murid suka untuk menjerit secara tiba-tiba. Don't know why. Mengapa mereka menjerit? Okey. Jadi apakah cadangan intervensi yang sesuai? Pendedahan kepada grup aktiviti. Kita bermain olok-olok, pretend play dengan situasi yang mudah dalam aktiviti small group. Dan kita menggunakan social story mengikut situasi. Okey, bermain dan riadah. Anak ada masalah untuk bermain bersama rakan. Mereka seringkali tidak menghiraukan rakan dan mereka seringkali perlukan bimbingan untuk bermain. Kenapa bermain pun masih perlukan bantuan, padahal itu adalah aktiviti rutin seorang anak. Jadi memang mereka ni memang betul ada masalah. Jadi aktiviti yang kita cadangkan ialah group aktiviti dan kita mendemonstrasi cara bermain simple play, iaitu people play, di mana kita bermain tanpa menggunakan sebarang mainan. Sekiranya anak tidak suka bermain mainan, contoh people play adalah main dia kejar, main geletek ya. Okey, berikut subdomain yang ketiga adalah coping skill. Di bawah coping skill ni, anak mempunyai masalah strategi di dalam kelas. Malah anak ada masalah anxiety sekiranya parent tidak ada bersama mereka. Strategi yang kita gunakan adalah strategi proaktif, iaitu penggunaan cue visual, social story, card first dan timer. Okey, seterusnya kita pergi kepada domain motor. Okey, seperti biasa domain motor ni terbahagi pada dua lah. Okey, fine motor dengan gross motor. Tapi jom kita lihat kepada 6 responden ini. Okey, secara tahap adaptif bagi kemahiran motor untuk 6 responden ini. Okey, 1, 2, 3, 4. Responden 1, 3, 5 dan 6 menunjukkan moderately low. Manakala responden 2 dan 4 menunjukkan tahap adaptif yang rendah. Okey, di bawah kemahiran motor kita ada dua subdomain, iaitu motor kasar dan motor halus. Okey, berdasarkan dua subdomain ini, kita mampu merungkai isu kemahiran motor. Yang pertama, motor kasar. Di dalam motor kasar, 6 responden ini menunjukkan mereka lemah dalam membaling bola, lemah dalam menyepak bola, lemah untuk menaiki dan menuruni anak tangga. Jadi apa aktiviti yang sesuai supaya mereka dapat meningkatkan kemahiran motor kasar? Yang pertama, kita akan melakukan play-based activity untuk meningkatkan kekuatan otot orang panggil core muscle, okey, untuk meningkatkan kekuatan otot lah. Kita akan membuat aktiviti membaling bola yang menyeronokkan dan kita akan bermain menyepak bola secara rawak, di mana keadaan itu adalah menyeronokkan. Kedua, di dalam motor halus, anak menunjukkan masalah apabila memanipulasi objek-objek yang kecil. Contohnya, anak bermasalah untuk membuka penutup botol. Anak mempunyai masalah untuk membuka plastik gula-gula. Malah anak juga sukar untuk menggunakan gunting dan menulis dengan baik menggunakan pensel.
Jadi apa yang kita boleh buat untuk bantu anak ini ialah kita akan melakukan aktiviti manipulasi tangan, di mana kita akan bermain tanah liat, sama ada menarik, meramas. Seterusnya kita dapat membuat bentuk-bentuk asas menggunakan tanah liat, sama ada bulat, bentuk ular ataupun bentuk-bentuk yang mudah. Okey, sekarang kita pergi ke domain tingkah laku. Okey, di dalam tingkah laku ini kita akan mengukur sejauh mana murid itu mempunyai tingkah laku mencabar, yang kita boleh jadikan tingkah laku sasaran untuk membantu mereka. Okey, berdasarkan domain tingkah laku ini, keputusan menyatakan bahawa semakin tinggi markah fiskal seorang murid itu, semakin banyak tingkah laku yang bermasalah. Contohnya, yang kita dapat lihat di sini, responden nombor 6 mempunyai fiskal 17 dan 19. 17 itu adalah sederhana dan 19 itu adalah sedikit tinggi. Manakala responden yang kelima mempunyai skor 18 dan 23. 18 itu bermaksud tingkah lakunya meningkat, maksudnya agak tinggi. Namun skor skor 23 adalah menunjukkan tingkah laku anak itu sangat-sangat bermasalah. Anak-anak seperti ini sangat memerlukan bantuan. Okey, di bawah domain tingkah laku ini terdapat dua perkara yang perlu difokuskan, iaitu internalizing dan externalizing. Okey, di bawah internalizing, berdasarkan 6 responden tadi, kita dapat lihat anak ini sering menangis dan nervous apabila tidak tiba di sekolah. Jadi apa yang kita boleh buat? Okey, kebiasaannya sebagai seorang guru, kita akan membina rapport bersama anak. Kita akan memastikan yang anak itu mempunyai keyakinan terhadap guru mereka, dan kita perlu memastikan mereka suka pada guru. Okey, malahan guru akan menggunakan konsep peneguhan, sama ada secara reward system ataupun token system. Okey, di bahagian externalizing, anak ini dia tidak boleh duduk diam dan sering mengganggu kawan-kawan, dan maksudnya anak ni tidak boleh duduk diam dan perbuatannya itu sangat mengganggu rakan-rakan di sekelilingnya, mengganggu setting sesebuah bilik darjah. Okey, sekiranya ada anak begini, kita akan bantu mereka dengan memberi ibu bapa social story, di mana social story itu bertajuk "Saya Anak Yang Baik". Apabila ibu bapa membacakan social story itu di rumah pada setiap masa, kebiasaannya pada malam hari, anak ini kemungkinan dapat memahami social story itu, dan anak ini akan belajar apakah tingkah laku yang baik yang sepatutnya mereka lakukan apabila berada di sekolah. Okey, ini adalah keputusan keseluruhan skor standard domain dan adaptive behavior composite. Okey, seperti yang kita lihat di sini, kita ada 6 responden tadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan melihat kepada adaptive level,
kebanyakan mereka ini mempunyai adaptive level yang sangat rendah, dan cuma seorang saja mempunyai activity level yang sederhana rendah. Okey, oleh itu berdasarkan markah standard ABC mereka, di mana skor mereka adalah 51 hingga 74. Ini menunjukkan adaptive level mereka adalah antara low level performance dan moderately low performance. Okey, sekiranya kita mendapat keputusan keseluruhan sebegini, anak-anak ini easy to say is significant to have problems in dalam semua domain. Mereka ini memang bermasalah dalam setiap domain yang kita bincangkan tadi, sama ada domain motor, aktiviti harian, sosial, ataupun apa lagi tadi, domain komunikasi. Ya, mereka ini sangat bermasalah. Oleh itu pentaksiran. Oleh itu instrumen ini sangat penting digunakan kepada anak melalui medium ibu bapa, supaya tahap anak itu kita dapat tahu tahap anak itu di setiap domain yang kita bincang tadi. Okey, sekiranya anak itu ada masalah di domain-domain tertentu, ibu bapa dan guru perlu merancang dan menghasilkan intervensi yang sesuai, supaya anak ini dapat belajar dengan baik dan belajar secara berstruktur. Okey, ini saja daripada saya, dan saya sangat berterima kasih kerana memberi peluang ini kepada saya untuk membentangkan tentang pendapatan Mainland 3. Okay, terima kasih.